Amat sejahtera rakyat Malaysia, kembali lagi bersama di channel ini bagi melaporkan berita terkini mengenai politik semasa Malaysia. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Teruskan bersama di channel ini bagi laporan terkini mengenai politik semasa Malaysia. Selamat sejahtera rakyat Malaysia, kembali lagi bersama di channel ini bagi melaporkan berita terkini mengenai politik semasa Malaysia. Berita terkini yang dipetik daripada Malaysia kini. Penyokong PN dakwa Himpunan Hari Wanita angkat agenda LGBT. Tumpuan beberapa akaun TikTok yang pro PN adalah semata-mata kepada kehadiran kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transgender pada perarakan meraihkan Hari Wanita Antarabangsa itu. Perarakan wanita yang diadakan pada hari Ahad lalu buat kali pertama sejak tahun 2020 bertujuan menyatukan orang ramai bagi menuntut kesaksamaan jantina, keadilan dan menamatkan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Bagaimanapun, bendera pelangi dan logonya telah mengaburi semua isu diperjuangkan di mata sebahagian penyokong Perikatan Nasional. Semakan Malaysia kini mendapati salah satu akaun TikTok yang condong kepada PN juga menuduh kerajaan menyebelahi komuniti LGBT sambil menindas pendakwa bebas seperti Azhar Idrus dan Wadi Anwar. Steady Malaysia Madani, Himpunan Islam ditangkap. Himpunan LGBT sunyi dakwa satu akaun pengguna media sosial itu. Azhar dan Wahdi, kedua-duanya didakwa penyokong PN baru-baru ini telah membatalkan kuliah agama mereka di masjid dan di surau di Selangor. Ini kerana mereka tidak mempunyai tauliah daripada pihak berkuasa agama negeri. Tetapi isu itu telah menjadikan bahan politik terhadap Pakatan Harapan. Satu lagi akaun TikTok mengecam perarakan itu kerana membenarkan pesertanya menaikkan bendera LGBT. Apa sudah berlaku kepada Malaysia? Soalnya dalam hashtag kerajaan gagal pada keterangan kandungan siaran tersebut. Apa yang dipanggil elemen pro-LGBT pada perarakan itu juga mendapat tarikan dengan pengubalan Undang-Undang PN yang menyifatkannya sebagai perhimpunan haram LGBT dan menggesah kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggungjawab terhadap kebangkitan kumpulan tersebut. Ahli Parlimen Pokok Senah Ahmad Yahya mendakwa bahawa kumpulan itu cuba meresap ke dalam masyarakat dengan mengaburi mata rakyat dengan budaya songsang tersebut. Ia berkata mereka secara terbuka membawa spanduk dan bendera pelangi sebagai tanda sokongan kepada kumpulan LGBT. Mereka berani tampil mendedahkan pendirian mereka dan ia dipersembahkan melalui ucapan dan juga dalam filem seperti Mentega Terbang dakwa Ahmad di Dewan Rakyat semalam. Ketua Dewan Ulama PAS itu mendakwa kumpulan LGBT itu akan menggunakan diskriminasi sebagai alat untuk mereka menghalalkan aktiviti songsang di negara ini. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri pula turut mempersoalkan sama ada kerajaan akan memperkenalkan undang-undang yang lebih keras untuk menghentikan kebangkitan kumpulan tersebut kerana ia bertentangan dengan budaya tempatan yang konservatif. Ketua Pemuda PAS itu menuduh kumpulan LGBT merampas agenda pemerkasaan wanita semasa perarakan supaya kerajaan memberi lampu hijau kepada LGBT di negara ini. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali, katanya. Mengulas lanjut, ia berkata kami mahu tindakan diambil terhadap semua pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang lagi, katanya di Dewan Rakyat semalam. Pada Ahad lalu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Nur Delhan Yahya berkata kertas siasatan telah dibuka berhubung perarakan itu. Perhimpunan yang diadakan di hadapan Kompleks Sogoh dan Dataran Merdeka itu disiasat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Kesalahan Kecil 1955 tambahnya. Sehingga hari ini, polis memanggil 7 orang terdiri daripada peserta, penceramah, penganjur dan pemerhati perarakan untuk disoal siasat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada 2.30 petang semalam. Susulan itu, penganjur perarakan itu mengecam siasatan polis terhadap mereka yang terlibat dalam perhimpunan aman itu.
Penganjur juga melahirkan rasa kecewa akan dihukum kerana menggunakan hak demokrasi mereka untuk memperjuangkan Malaysia yang lebih baik. Ia mengingatkan Putrajaya bahawa I dalam slogan Malaysia Madani, kerajaan bermaksud ihsan kebaikan yang menyatakan bahawa semua orang terutama minoriti mesti dilayan dengan empati dan kebaikan. Menurut kenyataan jawatankuasa penganjur sebelum ini, perarakan itu antara lain menuntut perkahwinan kanak-kanak diharamkan, kerajaan melindungi autonomi badan dan kebebasan memilih, serta mengubah reformasi perlembagaan dan perundangan untuk mencapai kesaksamaan jantina. Ia juga menyuruh penglibatan politik yang sama bagi jantina yang tertindas di semua peringkat tadbir urus dan untuk memastikan taraf kerja dan gaji sara hidup yang lebih baik. Dan tumpuan beberapa akaun TikTok yang pro-PN adalah semata-mata kepada kehadiran kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transgender pada perarakan meraihkan Hari Wanita Antarabangsa itu. Perarakan wanita yang diadakan pada hari Ahad lalu buat kali pertama sejak tahun 2020 bertujuan menyatukan orang ramai bagi menuntut kesaksamaan jantina, keadilan dan menamatkan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Bagaimanapun, bendera pelangi dan logonya telah mengaburi semua isu diperjuangkan di mata sebahagian penyokong Perikatan Nasional. Semakan Malaysia kini mendapati salah satu akaun TikTok yang condong kepada PN juga menuduh kerajaan menyebelahi komuniti LGBT sambil menindas pendakwa bebas seperti Azhar Idrus dan Wadi Anwar. Steady Malaysia Madani, himpunan Islam ditangkap, himpunan LGBT sunyi, dakwa satu akaun pengguna media sosial itu. Azhar dan Wahdi kedua-duanya didakwa penyokong PN baru-baru ini telah membatalkan kuliah agama mereka di masjid dan di surau di Selangor. Ini kerana mereka tidak mempunyai tauliah daripada pihak berkuasa agama negeri. Tetapi isu itu telah menjadikan bahan politik terhadap Pakatan Harapan. Satu lagi akaun TikTok mengecam perarakan itu kerana membenarkan pesertanya menaikkan bendera LGBT. Apa sudah berlaku kepada Malaysia? Soalnya dalam hashtag kerajaan gagal pada keterangan kandungan siaran tersebut. Apa yang dipanggil elemen pro-LGBT pada perarakan itu juga mendapat tarikan dengan pengubalan Undang-Undang PN yang menyifatkannya sebagai perhimpunan haram LGBT dan menggesa kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggungjawab terhadap kebangkitan kumpulan tersebut. Ahli Parlimen Pokok Senah Ahmad Yahya mendakwa bahawa kumpulan itu cuba meresap ke dalam masyarakat dengan mengaburi mata rakyat dengan budaya songsang tersebut. Ia berkata mereka secara terbuka membawa spanduk dan bendera pelangi sebagai tanda sokongan kepada kumpulan LGBT. Mereka berani tampil mendedahkan pendirian mereka dan ia dipersembahkan melalui ucapan dan juga dalam filem seperti Mentega Terbang dakwa Ahmad di Dewan Rakyat semalam. Ketua Dewan Ulama PAS itu mendakwa kumpulan LGBT itu akan menggunakan diskriminasi sebagai alat untuk mereka menghalalkan aktiviti songsang di negara ini. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri pula turut mempersoalkan sama ada kerajaan akan memperkenalkan undang-undang yang lebih keras untuk menghentikan kebangkitan kumpulan tersebut kerana ia bertentangan dengan budaya tempatan yang konservatif. Ketua Pemuda PAS itu menuduh kumpulan LGBT merampas agenda pemerkasaan wanita semasa perarakan supaya kerajaan memberi lampu hijau kepada LGBT di negara ini. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali, katanya. Mengulas lanjut, ia berkata kami mahu tindakan diambil terhadap semua pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang lagi, katanya di Dewan Rakyat semalam. Pada Ahad lalu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Nur Delhan Yahya berkata kertas siasatan telah dibuka berhubung perarakan itu. Perhimpunan yang diadakan di hadapan Kompleks Sogoh dan Dataran Merdeka itu disiasat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Kesalahan Kecil 1955 tambahnya. Sehingga hari ini, polis memanggil 7 orang terdiri daripada peserta, penceramah, penganjur dan pemerhati perarakan untuk disoal siasat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada 2.30 petang semalam.
Susulan itu, penganjur perarakan itu mengecam siasatan polis terhadap mereka yang terlibat dalam perhimpunan aman itu. Penganjur juga melahirkan rasa kecewa akan dihukum kerana menggunakan hak demokrasi mereka untuk memperjuangkan Malaysia yang lebih baik. Ia mengingatkan Putrajaya bahawa I dalam slogan Malaysia Madani, kerajaan bermaksud ihsan kebaikan yang menyatakan bahawa semua orang terutama minoriti mesti dilayan dengan empati dan kebaikan. Menurut kenyataan jawatankuasa penganjur sebelum ini, perarakan itu antara lain menuntut perkahwinan kanak-kanak diharamkan, kerajaan melindungi autonomi badan dan kebebasan memilih, serta mengubah reformasi perlembagaan dan perundangan untuk mencapai kesaksamaan jantina. Ia juga menyuruh penglibatan politik yang sama bagi jantina yang tertindas di semua peringkat tadbir urus dan untuk memastikan traf kerja dan gaji sara hidup yang lebih baik. Dan itulah berita terkini mengenai politik semasa Malaysia. Terima kasih.